Salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Windy dan rakan-rakan sekalian. Kumpulan kami terdiri daripada saya, Chua Yi Fang, dengan Sim Jun Yi. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentang hasil kajian kami terhadap isu moral yang berlaku di Penampang Sabah. Marilah kita lihat kepada isu yang akan dibincang pada hari ini. Kawasan yang dikaji ialah Penampang, sebuah daerah di negeri Sabah. Kawasan ini terdiri daripada masyarakat Melayu, Cina dan juga Kadazan. Penampang merupakan sebuah daerah yang terletak di pantai barat negeri Sabah bersebelahan dengan kota Kinabalu. Antara nilai-nilai kemasyarakatan yang diamalkan dalam kalangan masyarakat Penampang ialah nilai bekerjasama dengan nilai saling membantu. Hal ini dapat dibuktikan melalui penganjuran aktiviti gotong royong yang bertema Awas Bahaya Denggi yang telah dijalankan di sebuah kampung di Penampang pada hari bulan 12 September tahun ini. Sila merujuk kepada gambar yang telah didapati dari laman Facebook Jabatan Kesihatan Kawasan Penampang. Masyarakat di kawasan Penampang mengamalkan budaya konservatif. Hal ini membawa maksud bahawa masyarakat tempatan bercenderung untuk mengekalkan nilai-nilai tradisional dan norma sosial berdasarkan agama, adat atau budaya masing-masing. Masyarakat konservatif amat mementingkan kesopanan, adab dan cara berkomunikasi secara sopan. Mereka menjalankan tata cara sosial yang betul dan menghindari perkataan atau tingkah laku yang dianggap kasar. Sekarang, sampailah masa untuk memperkenalkan isu moral yang kita akan bincangkan pada hari ini, iaitu penderaan kanak-kanak. Berdasarkan portal rasmi Jabatan Kebajikan Masyarakat, penderaan kanak-kanak adalah satu pencabulan atau pelanggaran yang serius terhadap hak kanak-kanak untuk berkembang dalam keadaan sihat dan bermaruah di samping menyebabkan risiko dalam kelangsungan hidup mereka. Penderaan boleh dikategorikan kepada penderaan fizikal, penderaan emosi, penderaan seksual dan juga penderaan pengabaian. Halaman ini menunjukkan kes penderaan kanak-kanak yang berlaku di sebuah taska berletak di Kampung Seronok Nusup, Penampang. Menurut Harian Metro, mangsa yang berusia 4 tahun telah ditendang, ditampar dan ditarik rambut oleh pengasuh wanita di bahagian muka dengan menggunakan sebuah buku. Rakaman CCTV menunjukkan proses penderaan yang telah dilakukan oleh seorang pengasuh taska terhadap mangsa. Gambar-gambar menunjukkan kanak-kanak berusia 4 tahun yang tercedera setelah didera oleh pengasuh taska. Kesan lebam dipercayai dera oleh pengasuh taska berkenaan. Isu penderaan kanak-kanak mendapat perhatian masyarakat disebabkan golongan ini sepatutnya disayangi dan bukannya didera. Isu tersebut telah melanggar nilai-nilai dan moral masyarakat madani. Penderaan kanak-kanak ialah masalah serius yang boleh memberi kesan jangka panjang terhadap kanak-kanak yang menjadi mangsa. Saya akan menerangkan faktor-faktor menyumbang kepada perhatian moral terhadap isu tersebut dari 3 aspek, iaitu aspek fizikal, aspek emosi dan psikologi, dan aspek sosial. Jika dilihat dari aspek fizikal, kanak-kanak biasanya mengalami kecederaan fizikal setelah didera. Di bawah Undang-Undang Malaysia, seperti mana yang terdapat dalam Akta Kanak-kanak tahun 2001, seorang kanak-kanak dikira sebagai mengalami kecederaan fizikal jika terdapat tanda-tanda kecederaan yang boleh dilihat di tubuh kanak-kanak, dan kecederaan ini bukan disebabkan oleh kemalangan,
dan terdapat bukti seperti luka, lacar, melecek, berparut, patah atau kecederaan tulang, terselio, pendarahan, luka di kulit, kebakaran, melecur, hilang kewarasan atau hilang fungsi psikologikal atau hilang rambut dan gigi. Kanak-kanak yang menjadi mangsa penderaan fizikal mungkin mengalami kecederaan serius seperti patah tulang, lebam, parut, dan luka yang memerlukan rawatan perubatan. Kecederaan fizikal boleh mengakibatkan masalah kesihatan jangka panjang seperti penyakit kronik, kecacatan fizikal, dan masalah kesihatan mental. Dari segi emosi dan psikologi kanak-kanak, mangsa-mangsa berisiko tinggi untuk mengalami pelbagai masalah psikologi dan mental. Mangsa kanak-kanak yang bercenderung untuk menjadi kurang berkeyakinan dan tidak percaya kepada orang dewasa. Mereka mungkin sukar atau tidak mampu meluahkan perasaan sebenar mereka, menyebabkan wujudnya gangguan dalam mengawal emosi. Semakin lama penderaan berlaku, semakin serius impak yang akan berlaku. Dalam setengah situasi, penderitaan berterusan sehingga zaman remaja dan juga alam dewasa. Ia juga boleh membawa kepada kegelisahan kronik atau kemurungan. Contohnya, gangguan stres pasca trauma, iaitu PTSD, mungkin dialami oleh mangsa-mangsa penderaan. Mangsa-mangsa tidak dapat berhenti untuk berfikir tentang peristiwa penderaan yang menyebabkan PTSD. Mangsa tersebut mengelakkan diri dari bersosial dengan orang lain. Hal ini disebabkan ketakutan mereka akan mengalami serangan panik semasa menjalin hubungan dengan orang lain. Mangsa akan mencuba sedaya upaya bagi mengelakkan diri daripada manusia, tempat, fikiran, atau situasi yang boleh mengingatkannya tentang trauma tersebut. Hasilnya, mangsa berasa terasing dari keluarga dan rakan-rakan, lalu hilang minat terhadap aktiviti-aktiviti yang pernah disukai. Jika lihat dalam jangka masa yang panjang, PTSD boleh membawa kepada penyakit seperti depresi atau kemurungan. Akhirnya, mangsa mungkin membunuh diri jika kesihatan mental diabaikan. Dari aspek sosial, mangsa-mangsa mungkin mengalami isolasi sosial setelah kejadian penderaan. Kanak-kanak yang mengalami penderaan boleh mengalami isolasi sosial dan kesukaran dalam membina hubungan sosial yang sihat, seperti mana yang telah saya terangkan dalam aspek kesihatan mental dan psikologi. Penderaan boleh memberi kesan negatif kepada hubungan dengan rakan sebaya dan ahli keluarga. Hal ini disebabkan peristiwa penderaan telah menjejaskan jati diri kanak-kanak, mendorong pengamalan harga diri yang rendah dalam kalangan mereka. Oleh itu, isu penderaan kanak-kanak yang banyak menjejaskan perkembangan mangsa amat membimbangkan masyarakat. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Binti dan rakan-rakan sekalian. Sekarang saya akan meneruskan pembentangan kumpulan kami dengan menerangkan tentang sebab-sebab penderaan kanak-kanak menjadi perhatian moral. Umum mengetahui bahawa kanak-kanak merupakan pewaris negara yang bakal untuk menerajui masa depan sosial dan ekonomi negara kita. Namun begitu, menurut Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia iaitu JKMM, kes penderaan kanak-kanak di negara kita adalah semakin meningkat. Fenomena ini telah menunjukkan bahawa keruntuhan nilai kasih sayang dalam sesebuah masyarakat. Jadi, marilah kita memperlihatkan sebab-sebab penderaan kanak-kanak menjadi perhatian moral dari tiga segi iaitu negara, ekonomi dan juga masyarakat dan sosial. Pertama sekali, sebab-sebab penderaan kanak-kanak menjadi perhatian moral boleh diperjelaskan dari segi ekonomi. Hal ini dikatakan demikian kerana
penderaan kanak-kanak akan menyebabkan produktiviti dalam negara kita pada masa depan menurun. Ini adalah kerana mangsa penderaan akan menghadapi kesukaran untuk mencapai prestasi yang baik dalam pendidikan dan pekerjaan mereka. Sebagai contohnya, mereka akan hilang minat untuk meneruskan pelajaran mereka dan ini akan terus menjadi suatu cabaran kepada mereka untuk mendapatkan pekerjaan pada masa depan. Oleh itu, dalam jangka masa yang panjang, ekonomi negara kita akan turut terjejas. Seterusnya, sebab-sebab penderaan kanak-kanak menjadi perhatian moral boleh diperlihatkan dari segi masyarakat dan sosial. Penderaan kanak-kanak boleh membawa kesan kepada peningkatan jenayah dan kerosakan prinsip moral dan etika dalam sesebuah masyarakat atau sosial. Dalam hal ini, mangsa penderaan berisiko untuk melibatkan diri dalam kes jenayah seperti penyalahgunaan data, pencurian dan sebagainya. Hal ini akan menyebabkan peningkatan dalam kadar jenayah dan kos sosial untuk merawat kesan yang dibawa oleh kes jenayah sama ada terhadap seseorang individu ataupun kepada mangsa penderaan. Selain daripada itu, penderaan kanak-kanak juga akan mencipta suatu persekitaran yang kurang sensitif terhadap hak asasi kanak-kanak. Sebagai contohnya, masyarakat akan kurang peka terhadap keperluan kanak-kanak seperti mereka berhak untuk mendapat pendidikan dan kestabilan emosi kanak-kanak. Akhir sekali, sebab-sebab penderaan kanak-kanak menjadi perhatian moral boleh diperlihatkan dari segi negara. Penderaan kanak-kanak akan menyebabkan kehilangan bakat dan potensi dalam kalangan kanak-kanak. Hal ini dikatakan demikian kerana kanak-kanak merupakan aset yang sangat penting kepada negara. Dalam aspek ini, mangsa penderaan tidak dapat mencapai potensi mereka dengan sepenuhnya. Sebagai contohnya, kanak-kanak bukan sahaja akan mengalami gangguan dalam emosi, kesihatan mental, psikologi mereka, malah mereka juga akan mengalami cabaran untuk perkembangkan bakat sosial mereka seperti kemahiran kepimpinan, bekerjasama dengan orang lain, berkomunikasi. Oleh itu, ini boleh menjadi suatu halangan kepada mereka untuk menyumbang secara positif terhadap negara. Masyarakat memainkan peranan yang penting dalam mengatasi penderaan kanak-kanak yang kerap berlaku dalam kalangan masyarakat. Oleh itu, marilah kita lihat kepada langkah-langkah masyarakat dalam mengatasi isu moral tersebut. Antara langkah-langkah yang boleh diambil oleh masyarakat adalah penganjuran kempen kesedaran awam, menguatkuasakan undang-undang dan dasar berkenaan, memberi sokongan terhadap mangsa dan keluarga, berhati-hati dalam memilih dan mengambil pengasuh kanak-kanak, pengamalan nilai-nilai murni dan gaya hidup yang sihat, dan juga penghapusan stigma. Kesedaran tentang penderaan kanak-kanak merupakan langkah pertama dalam mengatasi isu ini. Pihak-pihak berkuasa seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat perlu menganjurkan kempen kesedaran awam bertema penderaan kanak-kanak bagi mencegah berlakunya isu tersebut. Selain itu, pihak berkuasa pula menganjurkan kempen-kempen yang boleh menghulurkan bantuan kepada mangsa-mangsa penderaan kanak-kanak. Kempen tersebut bertujuan untuk memberi peluang kepada mangsa-mangsa untuk menjalankan kehidupan normal dan rasa dilindungi dalam masyarakat. Oleh itu, kempen-kempen boleh memberi pendedahan dan kesedaran kepada masyarakat mengenai isu penderaan kanak-kanak. Seterusnya,
Pihak pelaksanaan undang-undang perlulah menguatkuasakan undang-undang dan dasar yang sedia ada untuk melindungi kanak-kanak dari penderaan. Hal ini memerlukan usaha yang berterusan dan sokongan dari setiap lapisan masyarakat. Misalnya, merujuk kepada berita Astro Awani, pada Ogos tahun ini, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat sedang dalam perancangan untuk menguatkuasakan undang-undang pemasangan sistem kamera litar tertutup iaitu CCTV di setiap premis taska berdaftar bagi menangani isu penderaan kanak-kanak. Di samping itu, masyarakat mesti menyokong kanak-kanak yang menjadi mangsa penderaan dengan memberi sokongan emosi dan bantuan praktikal kepada mangsa dan juga keluarga mereka. Hal ini termaksudlah memberi tempat perlindungan, perundingan dan akses kepada perkhidmatan perubatan dan kaunseling. Perbuatan ini membantu mangsa dan keluarga mereka untuk berasa selamat untuk membicarakan pengalaman mereka. Mereka memerlukan bimbingan dan sokongan untuk melalui proses ini. Langkah yang keempat yang boleh diambil oleh masyarakat dalam menangani masalah penderaan kanak-kanak adalah masyarakat boleh berhati-hati dalam memilih atau mengambil pengasuh kanak-kanak. Dalam hal ini, masyarakat dinasihati supaya mengetahui nama penuh pengasuh dan mendapatkan rujukan daripada pihak berkenaan sekiranya perlu. Selain daripada itu, masyarakat juga dinasihati untuk memilih pusat penjagaan kanak-kanak yang didaftar dengan penjaga yang terlatih bagi mengelakkan masalah penderaan kanak-kanak daripada berlaku. Seterusnya, langkah yang kelima bagi masyarakat dalam menangani masalah penderaan kanak-kanak adalah pengamalan nilai-nilai murni dan gaya hidup yang sihat. Dalam hal ini, pemupukan semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat merupakan suatu usaha yang sangat penting. Hal ini dikatakan demikian kerana usaha ini dapat mengelakkan seseorang itu mengamalkan sikap mementingkan diri sahaja dalam sesuatu masyarakat. Selain daripada itu, masyarakat juga dapat menerapkan nilai-nilai murni melalui penglibatan dalam aktiviti yang berfaedah. Sebagai contohnya, masyarakat boleh mengadakan aktiviti rondaan secara sukarela bagi memastikan tiada mana-mana pihak yang berani untuk mendera kanak-kanak secara sesuka hati. Secara langsungnya, keselamatan kanak-kanak dapat terkawal melalui aktiviti rondaan. Langkah yang terakhir bagi masyarakat dalam menangani masalah penderaan kanak-kanak adalah penghapusan stigma. Sebelum saya menerangkan tentang isu ini, marilah kita memahami terlebih dahulu apa itu stigma. Stigma adalah stereotip negatif, diskriminasi, atau persepsi yang merendahkan terhadap seseorang individu atau sesuatu kumpulan yang mengalami penderaan kanak-kanak. Ini boleh merosakkan bangsa dan keluarga mereka serta menghalang mereka dari mencari bantuan atau sokongan yang diperlukan oleh mereka. Oleh itu, masyarakat perlu berusaha untuk menghapuskan stigma berkaitan dengan penderaan kanak-kanak. Oleh yang demikian, mangsa dan keluarga penderaan kanak-kanak dapat mencari bantuan tanpa berasa malu dan takut dengan penghapusan stigma. Sebagai contohnya, penghapusan diskriminasi terhadap mangsa penderaan adalah penting bagi memastikan mereka tidak diasingkan daripada komuniti atau institusi pendidikan seperti sekolah. Selain itu, pengubahan pandangan masyarakat terhadap mangsa dan keluarga penderaan kanak-kanak juga adalah penting dengan penggunaan bahasa yang berpatutan semasa berbicara
tentang pendaraan kanak-kanak. Ini dapat membantu untuk mengelakkan stigmatisme dan memastikan bahawa mangsa tidak merasa mereka dipelekehkan. Inisiatif tempatan yang bertujuan menangani penderaan kanak-kanak adalah usaha yang penting dalam melindungi kanak-kanak dan masyarakat setempat. Inisiatif ini sering bersifat holistik dan bersepadu, dan ia sering melibatkan berbagai pihak seperti agensi kerajaan, organisasi bukan kerajaan, institusi pendidikan, dan masyarakat setempat. Berikut merupakan beberapa contoh inisiatif tempatan yang digunakan untuk menangani penderaan kanak-kanak. Pertama sekali, bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan. Yang kedua, memberikan latihan pekerja sosial dan pendidik. Yang ketiga, menyediakan pusat perlindungan kanak-kanak. Pihak taska atau pihak yang memberikan perkhidmatan penjagaan kanak-kanak wajar bekerjasama dengan pihak polis tempatan untuk meningkatkan kesedaran dan kepatuhan kepada undang-undang berkaitan dengan penderaan kanak-kanak. Hal ini termasuklah penguatkuasaan undang-undang dan melaporkan kes-kes penderaan kepada pihak berkuasa. Contohnya, penguatkuasaan undang-undang melalui pemantauan pihak polis ke taska-taska. Ibu bapa juga perlu melaporkan kes-kes penderaan kepada pihak polis dengan segera jika didapati anak-anak mereka menjadi mangsa penderaan. Inisiatif yang kedua bagi masyarakat setempat dalam menangani masalah penderaan kanak-kanak adalah menyediakan latihan pekerja sosial dan pendidik. Latihan pekerja sosial dan pendidik merupakan aspek yang penting dalam menangani masalah tersebut kerana mereka perlu dilengkapi dengan pengetahuan, kemahiran dan kesensitiviti untuk mengenali, melaporkan dan menangani kes penderaan kanak-kanak dengan berkesan. Oleh itu, masyarakat perlu menyediakan latihan kepada pekerja sosial, guru dan kaki tangan institusi tempatan. Hal ini dapat membantu mereka dalam mengenal pasti tanda-tanda penderaan kanak-kanak seperti dari segi fizikal, emosi dan tingkah laku kanak-kanak, dan mereka juga akan mengetahui cara-cara untuk menangani kes tersebut dengan efektif dan berkesan. Akhir sekali, inisiatif tempatan yang terakhir bagi masyarakat dalam menangani masalah penderaan kanak-kanak adalah menumbuhkan pusat perlindungan kanak-kanak. Perlindungan sementara perlu disediakan bagi kanak-kanak yang terdedah kepada penderaan. Hal ini adalah kerana perlindungan fizikal, psikososial dan undang-undang dapat diberikan kepada kanak-kanak yang terlibat dengan kes penderaan. Sebagai contohnya, pusat jagaan yang ditubuhkan oleh Pasukan Perlindungan Kanak-kanak iaitu PPKK telah menyediakan khidmat kaunseling, kelas tuition, kelas komputer dan kursus pengasuhan bagi memastikan perkembangan kanak-kanak yang terlibat dalam kes penderaan. Kesimpulannya, kami telah sedar bahawa setiap manusia mempunyai haknya sendiri, tidak kira kanak-kanak, orang dewasa atau warga tua. Merujuk kepada data Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, antara Januari hingga Jun tahun 2022, juga mendedahkan terdapat 1,055 kes penderaan kanak-kanak. Data tersebut amat mengejutkan dan mengingatkan kita tentang keseriusan kes penderaan kanak-kanak di negara kita. Pendek kata, inisiatif dari setiap anggota masyarakat perlu diusahakan dalam melindungi golongan kanak-kanak yang lemah. Kanak-kanak ini sewajarnya dipelihara dan dididik dengan baik dan penuh dengan kasih sayang agar mereka dapat membesar dan berkembang sebagai individu yang boleh menyumbang kepada agama, negara dan bangsa.
Hal ini disebabkan mereka lah yang bakal mewarisi serta mencorakkan masa depan negara satu hari nanti. Berikut merupakan rujukan yang digunakan oleh kumpulan kami dalam menghasilkan pembentangan ini. Setakat ini sahaja pembentangan kumpulan kami. Sekian, terima kasih.